Ini bab berhubung dengan orang yang berhenti bersembahyang sebelum imamnya. Satu maknanya. Satu lagi, ini bab orang yang pergi, yakni meninggalkan masjid sebelum imamnya. Boleh juga satu lagi. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Anas bahawa Nabi SAW haddahum ala salah, telah menggalakkan mereka bersembahyang dan melarang mereka daripada ayyan sarifu, pergi sebelum perginya baginda daripada tempat sembahyang. Satu makna. Satu lagi, baginda melarang mereka daripada selesai bersembahyang sebelum baginda selesai mengerjakan sembahyang. Babu jima'i athwabi ma yusalla fihi ataupun yusalli fihi. Satu lagi, babu jumma'i abwabi ma yusalli fihi. Boleh. Babu, kalau kita kata babu jima'i athwabi ma yusalli fihi, bab ini bab yang mengumpulkan cerita fasal kain-kain yang boleh dipakai oleh orang yang bersembahyang. Gitu. Kalau jima'i athwabi ma yusalli fihi, yakni seseorang yang bersembahyang tu dia boleh pakai kain macam mana, berhubung dengan kain yang dipakai dalam sembahyang lah. Ini bab-bab ini mengumpulkan cerita pasal itu. Satu lagi, jumma'i abwabi. Jumma'i abwabi yakni mana pelbagai bab. Bab ini mengandungi pelbagai bab, yakni bermacam-macam bab yang menceritakan tentang apa yang boleh dipakai oleh orang yang mahu bersembahyang. Itu makna ma yusalli fi. Kalau yusalla fi pun boleh juga, cuma maknanya digunakan kain itu untuk dibuat sembahyang, dikerjakan sembahyang. Itu kalau yusalla, yang ini dengan bina majhul. Kalau kata jima' daripada jamak kepada jam'u. Kalau jumma' pun begitu jugalah, jumma'. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bersembahyang dengan memakai satu sahaja kain, sehelai kain sahaja. Faqala Nabi SAW, baginda menjawab, adakah semua kamu mempunyai dua kain? Adakah semua orang daripada kamu ni mempunyai dua helai kain? Dia jawab gitu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, la yusalli ahadukum, janganlah bersembahyang seseorang daripada kamu dengan memakai satu sahaja kain, yakni sehelai kain sahaja, di mana tidak ada di atas kedua bahunya apa-apa pun daripadanya, yakni daripada kain itu. Janganlah itu. Jangan sembahyang dengan menggunakan sehelai kain yang mana sikit pun daripada kain itu tak ada di atas bahu ni, ataupun kain lain itu memang tak ada lah, sehelai tu. Janganlah itu. Satu, la yusalli, maknanya tanpa ada ya di situ, bermakna la itu la nahi, orang panggil. Kalau tak ada ya, dalam setengah-setengah riwayat tu dia ada, riwayat ni juga ada, dalam nuskah yang lain dia sebut la yusalli, yang ni ada ya. Kalau begitu orang panggil la itu la nafi, bukan la nahi. Bezanya, kalau la nafi, tidak boleh seseorang daripada kamu bersembahyang dengan memakai sehelai saja kain, tidak boleh.
Kalau la nahi tadi, jangan. Janganlah seseorang daripada kamu. Itu bezanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu bersembahyang dengan memakai sehelai kain, maka hendaklah dia menyilangkan tepinya itu, kedua tepinya di atas kedua bahunya. Yang ni hal ini ni letak hal ini, hal ini letak hal ini. Begitu. Hal ini letak hal ini, hal ini letak hal ini. Begitu. Itu makna silang. Diriwayatkan dari Abi Umamah bin Sahal daripada Umar bin Abi Salamah, beliau berkata, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang dengan hanya memakai sehelai kain, yaitu dengan berselimut. Di samping menyilangkan dua tepinya, tepi alik ni dengan tepi alik ni. Maknanya hak ni alik ni, hak ni alik ni. Gitu. Ataupun dalam riwayat yang lain, mana wak mari atas bau. Dia hak ni wak mari alik ni. Dia wak mari kok ni, kok ketiak ni. Ya, hak ni tak atas bau, wak mari kok ketiak. Wak tubik mari. Mari alik ni. Hak ni pula waktu baik kot ni. Mari letak atas bahu ni. Gitu. Itu makna silang. Dengan sanadnya lagi Imam Abu Daud meriwayat. Ni tak. Habis dah situ. Riwayat daripada Qais bin Talq daripada ayahnya, yakni Talq. Talq bin Ali. Beliau berkata, kami pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba lepas pada tu ada seorang mari. Dia berkata, wahai Nabi Allah, ma tara fi salat fi thawbil wahid. Apa katamu tentang bersembahyang dengan menggunakan sehelai saja pakaian, sehelai saja kain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun buka kainnya. Buka kain dia, kain yang dia pakai. Taraqa bihi rida'ahu, dia melapisinya dengan kain hak selimut dia tu. Kain hak bawah tu dia buka, lepas tu dia lapis dengan hak atas. Gitu. Fashtamala bihima, lalu baginda berselimut dengan kedua-duanya, yakni dengan menggunakan kedua-duanya. Thumma qama, kemudian baginda berdiri dan bersembahyang dengan kami, yakni dengan mengimami kami. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami. Falamma an qada salah, bila baginda selesai bersembahyang, qala, baginda pun berkata, awa kullukum yajidu thawbain, semua orang daripada kamu ni ada dua pakaian, dua helai pakaian. Babur rajul yaqidu thawb, ini bab seseorang mengikat kainnya fi qafahu, di tengkuk dia, di belakang tengkuk dia, leher dia ni, di belakang, ikat situ. Thumma yusalli, kemudian dia bersembahyang. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, beliau berkata, aku pernah melihat orang-orang, yakni beberapa orang, ramai orang yang mengikat kain-kain mereka pada tengkuk mereka, yakni di sebelah belakang, ikat. Kerana sempit ataupun pendeknya kain mereka itu. Di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang, yakni mereka buat begitu ketika berjemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'amthali as-sibyan, seperti kanak-kanak pakai, kata dia. Seperti kanak-kanak pakai kain macam tu. Faqala qailun, maka ada yang berkata, ya ma'asyaran nisa, wahai orang-orang perempuan, janganlah kamu angkat kepala kamu sebelum orang-orang lelaki mengangkat kepala, yakni mereka mengangkat kepala mereka lah. Babur rajul yusalli fi thawbin wahid ba'duhu ala ghairi, ini bab seseorang bersembahyang dengan memakai sehelai kain, sebahagian di mana sebahagian daripada kainnya itu berada di atas orang lain, di atas orang lain.
Ini kain dia tu labuh panjang, sebahagiannya ada atas orang lain. Diriwayatkan dari Aisyah bahawa Nabi SAW bersembahyang dengan menggunakan ataupun dengan memakai satu sahaja kain, ba'dhuhu alayya, selai kain sahaja, ba'dhuhu alayya, sebahagian daripada kain itu alayya, di atasku. Yang ini ada di atasku. Babur rajul yusalli fi qamisin wahid. Ini bab tentang seseorang yang bersembahyang dengan memakai baju saja. Dengan memakai baju saja. Diriwayatkan dari Salamah bin Al-Aqwa', beliau berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, saya ni seorang yang suka berburu, bolehkah saya bersembahyang dengan memakai baju saja? Nabi SAW kata, boleh. Wazrurhu, dan kancinglah baju itu, walaupun dengan duri, walaupun dengan hanya duri, kancing baju. Riwayat daripada Israel, daripada Abi Haumal Al-Amiri, Abu Daud berkata, begitulah dia mengatakan, begitulah yang itu guru saya katakan. Wahwa Abu Harmal, dan dia tu adalah Abu Harmal. Abu Haumal itu Abu Harmal juga, hak tulah an Muhammad bin Abdurrahman, dia meriwayatkan daripada Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakr dari ayahnya. Beliau berkata, Jabir telah menjadi imam kepada kami dengan memakai sehelai saja baju dia, dengan memakai baju saja, laisa alaihi rida, dan tidak ada kain lain yang menutupi bajunya itu. Falamma sarafa, bila beliau selesai bersembahyang, qala, beliau berkata, sesungguhnya saya pernah melihat Rasulullah SAW bersembahyang dengan memakai sehelai baju sahaja. Ini bab kalau kain itu pendek. Kalau kain itu sempit, atau sempit di sini maksudnya pendek, tidak panjang lah kain itu, dan tidak lebar. Diriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit, dari Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin As-Samit, yakni cucu kepada Ubadah bin As-Samit, namanya Ubadah juga. Beliau berkata, kami pergi bertemu dengan Jabir. Maksud beliau ialah Jabir bin Abdullah. Qala, Jabir berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW dalam satu peperangan. Baginda pun bangun bersembahyang. Wa kanat alayya burdah, ketika itu aku memakai satu kain selimut. Dhahabtu ukhalifu baina tarafaiha, aku cuba menyilangkan hujung kain itu, menyilangkan hujung kain itu, yakni di atas bahu. Falam tablugh, tetapi ia tak sampai. Wa kanat laha dhabadhib, tetapi kain itu dia mempunyai renda dia tu, ada renda dia, ujung dia, bulu tu, renda dia. Saya pun terbalikkannya, yakni menyungsangkannya. Thumma khalaftu baina tarafaiha, kemudian barulah saya silangkan hujungnya itu. Thumma tawaqastu 'alaiha, kemudian saya pun kepit dengan dagu saya, gitu, supaya tidak jatuh kain itu, Thumma ji'tu, kemudian aku pun datang dan berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW. Baginda pun memegang tanganku lalu memusingkan aku sehingga diperdirikannya aku di sebelah kanannya. Lepas tu Ibnu Sakhar pula datang, dia berdiri di sebelah kirinya, sebelah kiri Nabi SAW. Baginda pun akhadhana, bukan akhadna, akhadhana. Jadi kalau kita kata akhadna, na tu jadi fa'il, dia tidak. Akhadhana, ya, fa'ilnya yang pegang tu iaitu Nabi SAW. Na tu jadi maf'ul. Begitu. Baginda pun pegang kami dengan kedua-dua tangannya. Orang ni pegang alik kanan, orang ni pegang alik kiri, pegang gitu. Hatta aqamana khalfahu, dia pun tolak Allah ke belakang. Ke belakang.
Qala, perawi berkata, yakni siapa ni? Ubadah. Apa ni? Jabir ni cerita tentang Jabir duk cerita ni. Qala, Jabir berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun lepas pada itulah, bukan tengah semaya tu, memerhatikan aku. Dia perhati, tengok kat aku, tetapi aku tidak sedar. Mula-mula tu tak perasan. Dia perhati. Thumma fatintu bihi. Kemudian baru aku sedar. Nabi SAW duk perhati kat aku. Fa asyara ilayya an attazira biha. Baginda pun isyaratkan kepadaku supaya aku pakai sebagai kain. Terus duduk selimut lagu tu lah, susah. Dia suruh, dia isyarat mana pakai bawah lah. Boleh jadi ketika itu Rasulullah duduk kecek dengan orang lain pula. Lepas tu dia duduk tengok, bila duduk tengok. Lepas tu bila Jabir tengok dia tu, dia pun suruh isyarat gitulah, mana suruh pakai kain sebagai kain. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farawa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun kata, wahai Jabir, farawa ni bukan makna selesai semaya. Saat dia tengok tengah semaya. Kalau tengok tengah semaya makna paling gitulah, tak kira lagu tu. Bila selesai cakap dengan orang ataupun urusan dia benda lain lah, lepas tu baru dia kata, wahai Jabir. Saya pun kata, labbaik, ya saya wahai Rasulullah. Qala, baginda berkata, kalau kain itu luas, besar, fa khalif baina tarafaiha, ketika itu kamu silanglah kedua tepinya. Wa idza kana dayiqan, tapi kalau kain itu pendek, fashdudhu ala hiqwiq, kamu ikatlah, kemaskan pada pinggang kamu. Yang dipakai sebagai kain, sebab kita pakai kain, pakai lagu tu. Kalau kain itu pendek, tak payahlah cuba nak silangkan di atas bahu tu. Lepas tu babul isbal fi salah. Ini cerita lain pula. Ini pun masih lagi cerita pasal kain lah ni, pakai kain ni. Orang lelaki dan orang perempuan pula lepas pada tu cerita pasal pakaian dalam semaya. Baiklah, kita tengok sekarang tu dulu. Ada ke tidak malam ni? Yang pertama, bab yang pertama kita baca malam ni berhubung dengan orang yang sarif qabla al-imam. Insiraf ada beberapa makna, di antaranya yang telah disebutkan tadi, iaitu dia menyelesaikan semaya dia sebelum imam. Tu imam tak beri salam lagi, dia beri salam dah dulu. Lagu tu tak boleh. Nabi SAW larang lagu tu. Hak tu semua kata tak boleh lagu tu. Semua kata tak boleh. Yang ni kalau tu imam tak sudah lagi semaya, jangan kita sudah dulu tanpa sebab lah. Tanpa sebab. Kalau ada sebab yang dibenarkan, boleh. Boleh. Yang ni dengan cara kita mufaraqah lah. Dengan cara kita mufaraqah. Kalau tidak, tak boleh. Mana dengan kita tidak ada niat mufaraqah dan ada sebab-sebab yang membolehkan kita untuk kita pisah dengan tu imam kita tu, tak boleh kita nak tinggal dia. Dengan gitu saja tak boleh. Itu makna yang pertama. Mula-mula Nabi SAW menggalakkan mereka bersembahyang. Seperti mana biasalah Nabi SAW tekan semua masalah sembahyang ni. Jaga sembahyang, jaga waktu, jaga molek sembahyang ni. Sebab inilah modal kitanya sebenarnya pun. Hidup dalam dunia ni. Nabi SAW menggalakkan sembahyang. Jaga sembahyang, jaga waktu, ataupun Nabi SAW menggalakkan sembahyang ni maknanya sembahyang berjemaah. Yang ni sembahyang dengan cara yang paling sempurna lah. Itu selesai tu. Wa nahahum an yansarifu, ay yansarifu. Ni hendaknya berkait dengan bab ni. Nabi SAW melarang mereka berhenti bersembahyang. Yang ni menyelesaikan sembahyang sebelum baginda berhenti bersembahyang. Yang ni sebelum Nabi habis lagi nak berhenti dah, kita perhabis dulu, tak boleh lagi. Ini bukan khusus dengan Nabi SAW. Siapa-siapa pun dengan tu imam dia tak boleh lah lagu tu. Itu satu makna dia. Yang ni beri salam sebelum imam dia, tak boleh. Yang kedua makna dia nya pergi keluar masjid sebelum Nabi SAW keluar masjid. Nabi tak beri. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sudah ayat dah, orang-orang perempuan keluar dulu. Itu mengikut kebiasaan. Orang-orang perempuan keluar dulu, keluar habis, baru Nabi SAW bangun pergi. Barulah orang lain tu. Tujuannya tak sebui
keluar dulu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, takut bersimbung dengan orang-orang perempuan tu yang nak keluar tu di pintu tu. Ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga tu dari segi pergaulan antara lelaki dengan orang perempuan tu. Kalau boleh tidak jadi bersimbung lagu itulah. Tidak jadi bersimbung. Caranya kalau tak banyak pintu macam tadilah, sebahagiannya keluar dulu. Di sini orang perempuan. Di sini dalam kitab ni pun dia ada sebut au yuqal ma'nahu, ataupun boleh juga dikatakan makna dianya yakni keluar daripada masjid sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Ini kerana orang-orang perempuan mereka keluar dulu selepas selesai bersembahyang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis Abu Daud pun akan datang, kita akan jumpa hal ini. Cara zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, orang perempuan keluar dulu. Apabila falawin sarafar rijal fi dzalikal waqt, kalaulah orang lelaki pun keluar juga pada ketika tu, lakhtalatar rijal bin nisa, tentulah jadi bersimbung lah kita kata orang lelaki dengan orang perempuan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Ini makna cerita selepas sembahyang dah ni. Ini makna yang kedua, selepas sembahyang dah. Yang ketiga, makna yang ketiga, jangan insiraf tu maknanya bertindak bangun sebelum salam imam, sebelum imam habis bangun. Yang ni imam tu baru dia boleh bangun apabila dia bagi salam kan, barulah dia boleh bangun. Hak ni sebelum imam beri salam jangan bangun. Yakni kalau dia tu masbuk, dalam kes masbuk, mana dia mari semaya lewatlah, tinggal tak ada suara rakaat kau, 2 rakaat kau ikutlah, 3 rakaat kau, jangan gaduh bangun tu nak sambung semaya dia sebelum tu imam beri salam. Kena habis tu imam beri salam dulu barulah bangun. Itu makna yang ketiga je. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang ni insiraf, maknanya bangun untuk nak sambung semaya. Yang ni bagi orang masbuk, hak tak ada daripada awal lagi dengan tu imam tu semaya, jangan buat lagu tu. Tetapi caranya lagu mana? Apabila imam tu beri salam, selesai beri salam, barulah bangun. Gitu caranya. Itu makna yang ketiga. Boleh jadi berlaku. Tetapi kalau kita nak kira hak paling jelas lah untuk makna hadis ni, iaitu yang pertama tadilah. Jangan berhenti bersemayang, menyelesaikan semayang kita sebelum tu imam, bila kita ikut imam. Serupa dengan hak sebelum pada ni, mendahului imam dalam perbuatan semaya tu, mendahului imam, rokok sebelum imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang dah bab sebelum ni. Hak ni nak ayat di hujung ni boleh ke kita bangun sebelum imam, kita selesaikan sembahyang kita sebelum imam? Tak boleh. Termasuklah juga orang-orang Hanafi tu yang dia kata boleh tanpa baru ni, kan kita sudah bincang dah, tanpa salam pun boleh juga selesai sembahyang ni. Tetapi dia pun kata kalau tu imam kita ikut imam tak boleh buat satu kali, kena ikut tu imam, tetap kena ikut tu imam. Kalau beriman. Kalau dia sembahyang seorang boleh. Kalau dia sembahyang seorang boleh. Ataupun kalau tu imam tu sendiri tak ada beri salat, ni mengikut mazhab dia lah, mengikut mazhab dia. Orang kata tak boleh tu, tak boleh lah, supaya kita bincang dah lah baru ni. Mengikut dia, kalau tu imam tu tak ada beri salat, dia pun paling tengok kecek, misalnya royak ke apa-apa, hak makmum pun boleh lah tu. Nak beri salat kau tak beri salat, tak apa, mana kena imam selesai dulu kau mana-mana pun. Semua kata lagu tu. Kalau tu imam tak buat lagu tu tak boleh, dia pun kata tak boleh. Cuma seperkara lagi, dulu kita sudah jumpa dah hadis tu, bincang dah juga. Cuma boleh jadi takut tak ingat, sebagai peringatan. Dalam mazhab dia, orang panggil ada satu masalah bina ala salah, masalah sambung semaya. Sambung semaya boleh bagi dia. Tu imam semaya, tu tengah semaya, dia terketuk ataupun dia nak ketuk tak tahan, dia pun isyarat, tunggu isyarat, dia pergi ambil air semaya. Makmum tunggu tak apa, tak ngadak ke belak pun tak apa, jangan kecek sudah. Jangan kecek sudah, pergi ambil air semaya, mari duduk tempat dia tu sambung. Makmum pun ikut dia, boleh lagu tu, boleh. Kalau beriman pun boleh. Kalau sembahyang seorang lebih lagi lah. Itu mazhab dia. Bahkan dalam satu pendapat Imam Syafi'i pun ada juga lagu tu.
boleh juga lagu tu. Satu qaul daripada Imam Syafi'i boleh juga lagu tu, tetapi tidak biasa diamalkan lah sebab orang tak rakah tu. Tapi ada juga pendapat Imam Syafi'i pun ada juga. Orang panggil masalah bina ala salah, sambung semaya. Sambung semaya ni maksudnya setelah batal boleh main. Itu pelik juga tu. Aku mana-mana pun boleh jadi belaka. Boleh jadi belaka. Dan hadis ini juga menunjukkan larangan Nabi SAW. Kalau kita tengok dalam riwayat lain pun lebih kurang begitu juga, menunjukkan sahabat-sahabat ni dia tidak tunggu, terutamanya hak perempuan, hak jelas ini. Lepas pada sembahyang dia tidak tunggu, orang kata berzikir sekali, wirid sekali, tak. Sebab apa? Lepas sudah sembahyang tu dah mau tutubik dulu. Masa mana nak nak zikir wirid sekali, dia tubik dulu. Jadi hak lelaki ni duduk tu boleh nak baca hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarlah, zikir apa-apa bacalah waktu tu. Bela-bela tunggu demo tu. Sudah tu baru pergi. Ni hak ada dalam hadisnya. Lepas pada tu baru orang lelaki tu pergi. Dan baru ni kita sudah jumpa dah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan jumpa banyak lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas sembahyang, ada kalanya dia duduk, dia paling gitu. Ada kalanya tak, dia bangun tu. Dia nak kecek apa-apa, dia bangun kecek. Tidak kata mesti zikir apa wirid tak boleh tinggal. Tak. Banyak kali kita jumpa dalam hadis, banyak lagu tu. Ada kalanya dia sembahyang subuh, lepas tu dia paling tanya, ada siapa-siapa mimpi semalam? Ada kecek lalu. Dia tanya gitu tadi. Tidak kata sebagai sesuatu yang mesti. Tak. Apalagi kalau ramai-ramai turut dia, tak ada lagu tu dalam hadis. Kalau cari lelah lah kalau cari waktu tu. Memang tak ada. Hak zikir dia suruh zikir tu ada. Hak suruh zikir tu ada. Tapi zikir tu bukan sesuatu yang mesti. Lepas tu, lepas sembahyang tidak semesti selalu. Lepas pada kecek mana perlu tu, bolehlah zikir, tak apa. Tidak semesti kata serentak pada masa tu saja. Tak mesti lah begitu. Bila-bila berjalan lah kelik kau rumah, kalau orang sembahyang masjid, tak boleh kena duduk atas masjid. Tidak syarat itu. Tidak syarat. Bahkan kita akan dapat juga pahala tu kalau asal kita buat. Asal kita buat. Habis itu, ini cerita jima'i athwab ataupun juma'i abwab. Sebab itulah dalam setengah nuskhahnya dia ada abwab gitu. Bukan athwab. Kalau athwab mana pakaian, kain. Kalau abwab mana bab. Mana ini bab ini mengumpulkan beberapa bab lain. Di bawahnya menceritakan tentang apa yang boleh dipakai oleh orang yang nak sembahyang. Yang ini berhubung dengan pakaian lah, yang boleh dipakai oleh orang yang nak sembahyang. Ini dalam bab di belakang. Lepas tu mari hadis yang pertama daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang bersembahyang dengan memakai selai pakaian saja, selai kain saja. Orang tanya boleh ke tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab dalam bentuk pertanyaan. Ini kadang-kadang jawapan tu dalam bentuk pertanyaan lebih bermakna lagi. Boleh juga kita guna lagu tu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pun guna lagu. Tidak semesti kalau tanya kena dalam bentuk jawapan. Dalam bentuk pertanyaan pun boleh. Misalnya di sini, sumpah semua orang ada dua lah kau kain. Orang kalau tak ada, lepas tu takkanlah siapa, kalau tak ada tu siapa nak tinggal sembahyang. Sembahyang tu satu perkara yang tak boleh tinggal maknanya. Kena sembahyang jugalah. Mana bila semua orang tak ada dua kain, dua helai kain, kalau ada selai kain pun kena sembahyang. Boleh sembahyang dah lah tu. Tak apalah. Pakai selai kain pun tak apa. Cumanya untuk melengkapkan, nak suruh jadi comel, nak suruh jadi kemah, itu mengikut firman Allah SWT lah, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kamu, pakailah pakaian yang baik-baik, yang sempurna bila nak sembahyang. Ini kadang-kadang orang kita dia betul lah dalam hadis ni ada pakai kain pun boleh. Memanglah kalau tak ada
Tapi kalau ada banyak, ada ketika gilai tu boleh kita pakai hak comel-comel. Tak segi malu nak pergi kalau tak pakai hak comel. Apa dalam semaya tidak lagu tu. Sedangkan dalam Quran berkata khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Bukan nak masjid situ, bukan makna nak pergi masjid. 'Inda kulli salatin. Semua ulama kata lagu tu. Bila nak semaya. Janganlah pula bila nak semaya ni tak pakai baju. Padahal baju banyak. Ataupun pakai baju panas saja. Tak boleh lah lagu tu. Ini cerita ni kalau orang tak ada kain banyak, ada saja. Maka boleh lah semaya dengan tu. Sebab bukan semua orang ada dua pakaian. Ini menunjukkan bahawa dalam agama Islam ni ada kemudahan dia. Memang benarlah Allah SWT ni tak tengok pada pakaian. Kalau orang tengok pada pakaian, betul hak tu. Tetapi sanilah dah khudhu zinatakum. Buat hak paling molek lah. Kalau tak ada tak apa. Kalau tak ada tak apa. Tidaklah pula jadi kurang kerana tu. Tidaklah pula jadi kurang kerana tu. Orang yang tak ada pakaian yang comel-comel maka semaya dia jadi kurang. Tidak. Bukan bergantung atas hak tu saja. Dah. Semua orang ada dua kain kah? Dia kata. Lepas tu dah tidak semua orang ada dua kain. Kalau sekain pun tak apalah. Asal tutup aurat saja. Jadi makna kalau pakai satu kain saja tak apa. Lepas tu kalau seseorang tu memang dia ada baju pun, lepas tu dia pakai kain saja, tak sah kau semua. Sah. Hak tu semua kata sah. Tapi kena ingat, Imam Ahmad kata tak sah kalau tak tutup bau dia. Siapa tak sah? Dia kena ambil apa dia kita kata kain serban, kalau kita kata sebar datang. Sekurang-kurangnya. Lepas tu kain tak apalah. Nampak tubuh, nampak perut, nampak dada pun tak apalah. Ni dia kena tutup sini. Kalau mengikut Imam Ahmad. Kalau tidak tak sah semaya. Tapi kalau orang-orang lain, Imam Malik ke Syafi'i ke Abu Hanifah ke kata tak apa dah. Sah semaya tu. Asalkan tutup aurat, pakai sah kain. Kalau ada sah kain seperti dalam hadis-hadis yang kita tengok ni banyak ni, kalau kain tu tidak besar, hak moleknya kita pakai sebagai kain lah, sebab kita pakai kain. Antara pusat menutupi antara pusat dengan lutut ni. Hak tu yang utama. Hak lain terdedah pun tak apa. Hak lain terdedah pun tak apa. Tak ada baju, tak ada apa dengan kain serban nak sebar atas bahu, tak apa. Cuma kalau ada kena beringatlah. Kena ingat tu. Hak piyah ni tidak utama. Lebih utama hak ni lagi. Itu kena ingat. Sebab tak ada mazhab yang mengatakan kalau tak pakai piyah tak sah semaya. Tak ada. Tetapi ada mazhab mengatakan kalau tak tutup bahu ni tak sah semaya. Ada. Maknanya tutup bahu ni lebih penting lagi. Setengah-setengah orang kita dia tak faham. Dia pakai kain saja, dia pakai serban. Itu tak jagalah, tu tak jaga mazhab. Tak jaga mazhab. Sepatutnya dia kena buka serban tu, tak usah pakai serban, sebar atas bahu. Hak tu lebih baik. Jangan dipakai serban di atas kepala. Lepas tu baju tak pakai. Pakai kain saja, hak tu tidak molek. Hak lebih moleknya sebar. Sebar atas bahu. Hak tu lebih baik. Sebab apa? Pasal ada khilaf situ. Hak tuduh kepala tu tak apa. Yang kedua ni, Nabi SAW, inilah pegangan Imam Ahmad. Ini pegangan Imam Ahmad. Janganlah seseorang daripada kamu bersembahyang dengan memakai satu sahaja kain, selai saja kain, di mana tidak ada sedikit pun daripada kain itu di atas bahu. Kalau selai saja kain, dia kena mari juga atas bahu ni, tudung. Apatah lagi kalau dua lah. Kita kata kalau selai kena mari juga. Kena mari juga. Kecuali kalau pendek lah. Kalau pendek telajak kain itu cukup menutup antara pusat dengan lutut, Imam Ahmad pun kata kena utama hak tu. Hak baru ni hak ringan lagi. Tetapi kalau boleh, dia kena tutup juga. Ini pegangan dia. Kalau kain itu mencukupi sampai boleh menutup bahu dia, dia tak tutup, kata dia,
Tak sah semaya. Tak sah lagu mana? Tak sah lah. Kalau semaya dah qadha lah mengikut dia. Dah tak sah. Mengikut dia mazhab dia, mazhab Ahmad. Kalau kita jaga tu molek juga. Molek. Jadi jumhur ulama mengatakan hak ni larangan ni jangan ni bermakna larangan untuk yang lebih baik. Hak moleknya jangan buat lagu tu. Bukan makna kalau tak tutup tu mana siapa tak sah semaya. Tidak lagu tu. Cuma molek tutup. Tapi Imam Ahmad kata siapa tak sah semaya. Kepada orang yang mampu lah. Mana kain dia tu panjang, siapa boleh tutup bahu ni dia tak tutup. Walaupun kain tu selai. Tak boleh. Dia kena kira juga tutup bahu ni. Inilah hadis pegangan dia nya. Dia kata menunjukkan tak sah. Orang lain kata tanzihi. Nahi ni nahi tanzihi. Dia kata nahi tahrimi. Haram. Tak boleh. Lepas tu Nabi SAW dalam riwayat seterusnya daripada Abi Hurairah tu, Rasulullah SAW bersabda, kalau seseorang tersemaya dengan memakai selai kain, maka hendaklah dia menyilangkan hujung kain dia tu di atas dua bahunya. Ini menunjukkan dia suruh tutup bahu. Kalau tidak kita kata payah juga tu nak silai tu dah. Nak silai tu kena kain panjang benar tu. Dah ni, ni letak gini. Pakai gini kau atas ni, letak sini. Kain yang panjang tu. Awak mari kau ni. Kau jelah ni. Kau bawah ni. Maknanya bahu ni nampak lah. Ni kau bawah ni. Mari tutup ni. Hak ni pula, mari kau bawah ni. Mari tutup ni. Lepas tu nak ikat mana? Kalau panjang nak ikat di belakang, kau nak ikat depan, kau tak apalah. Selit mana-mana pun kalau panjang tak apa, tu tak ada masalah. Tapi kena tutup bahu ni. Itu nak. Lengan ni tak apa. Lengan ni tak apa. Lengan tak apa. Daripada situ lah ulama kata kalau pakai baju tangan pendek pun tak apa. Semaya. Sebab apa? Bila sila saat ni, dia tutup ni je, tidak tutup habis. Dan Nabi SAW sering kali semaya, bukan orang lelaki saja nampak, bahkan orang perempuan pun nampak. Ketiak dia nampak. Menunjukkan tak apa. Pas ketiak tu bawa ke bawah lah kita kata. Menunjuk tak apa. Tangan pendek pun tak apa. Tetapi hak moleknya tentulah kita kata hak tangan panjang. Tapi kalau tangan pendek pun tak apa. Yang utamanya tutup bahu. Lepas tu Umar bin Abi Salamah dia kata dia tengok Rasulullah SAW bersemaya dengan memakai selai kain dengan berselimut, di mana baginda menyilangkan hujung kain tu. Sepatutnya tadilah hilang silai tu. Dia nanti akan datang, kita akan jumpa ada hadis-hadis yang melarang daripada istimal samma, orang panggil istimal samma. Istimal samma ni mana selimut belakang tangan duduk dalam. Selimut ni tak apa lah duduk dalam. Jadi tangan ni kena ni. Kena ni. Kena kulit. Takut-takut melarat apa kena hak lain lah. Kena hak lain, hak tak boleh disentuh misalnya, kita kata takut gitu. Itu istimal samma. Dia tak boleh nak akak tangan tu. Tak boleh nak akak dah. Tutup habis. Itu tak boleh. Sebab itu dia silai tu ke bawah. Kalau ke bawah tak apa, boleh akak. Ni tutup ni, selimut likut ni. Tangan tu duduk dalam belakang. Lepas tu tak ada pakai apa-apa dalam. Tu tak boleh. Tapi kalau pakai dah seluar, tak apa, selimut likut lagu tu. Cuma yang masalah tadilah tak boleh nak akak tangan tu. Tak boleh nak akak tangan. Hak moleknya biar boleh akak tangan. Gitu. Lepas tu riwayat daripada Talq bin Ali. Beliau berkata kami pergi jumpa dengan Nabi SAW. Lepas tu mari satu orang, dia tanya, bolehkah bagaimana kalau semaya pakai selai kain saja? Nabi SAW pun buka kainnya. Buka kain. Boleh jadi dia pakai ikat dengan satu cara lah. Dia buka tu dia buat lagu lain. Tindih dengan kain hak sah lagi. Kain hak luar. Jadi sini tanya pakai sah kain. Nabi SAW pakai kain sah, lepas tu selimut. Itu dua. Apa makna? Jadi setengah ulama mengatakan dia sambung kain ni.
Hak ni pendek, dia sambung dengan kain hak bawah tu. Hak kain bawah. Kain tu jangan kita fikir sebab kita ni kain hak jahit dah ni. Hak jahit tengah ni jadi bulat tu. Dia kain tak ada jahit tengah tu. Boleh sambung. Bila sambung jadi panjang. Itu yang dikatakan satu kain jadi satu juga walaupun dua. Lagu tu cara dia. Inilah makna taraqa bihi rida'ahu. Yang ni dia lapis ataupun dia sambung kain itu. Sambung itu mana sehingga tidak terdedah lah, tidak terbuka lah. Gitu cara dia buat. Fastamala bihima, lepas pada tu Nabi berselimut dengannya. Guna kedua-dua kain itu. Jadi kalau hak bawah saja cukup untuk bawah, hak selagi cukup untuk atas. Ni nak suruh jadi satu kain lagu mana? Dia sambung. Lepas tu dia nak sambung tu lagu mana? Dia buka depan orang kot. Ya dia tak layak takkanlah. Maksudnya buka depan orang. Kalau dia tidak pakai dalam tu macam mana dia nak buka? Ni dia cerita bukalah. Pada tu dia mari pula jadi sebagai satu kain. Barulah sesuai dengan pertanyaan ni. Jadi satu kain ini tidak semesti selai kain saja. Boleh jadi dua kain. Lepas tu kita sambung dengan apa cara kita sambung. Itu pun dia panggil satu juga. Dengan zip kau dengan apa kau kita sambung satu juga orang panggil. Lepas pada selesai dia pun semaya. Nak royak boleh. Takut-takut orang ragu. Itu cara Nabi SAW. Takut-takut orang ragu, dia buat. Lagu tu sama dia. Kalau orang kata boleh kau lagu ni, makan benda lagu ni, dia pun tanya ada lagi. Kalau ada lagi dia makan supaya hilang keraguan. Hak ni pun lagu tu juga. Orang tanya, dia tak ada kata-kata, dia buat gitu. Lepas sudah semaya, dia pun tanya, semua orang ada dua kain ke? Dia tanya, semua orang ada dua kain? Tak ada. Bila tak ada, bolehlah pakai so pun. So tu lagu mana? Cara? Lagu tadilah. Sama ada so betul ataupun kapuh dua. Dengan cara sambung. Itu kira satu juga. Kira so juga. Ini bab orang yang mengikat kain dia di tekuk dia, belakang tekuk dia. Kemudian dia bersembahyang. Jadi ikat sikit lah, maknanya kain tu terlalu pendek. Jadi ikat belakang ni. Ikat alik belakang ni. Ni nak ceritanya zaman Nabi SAW ketika sahabat-sahabat ni susah. Lagu tu lah. Lagu tu lah sembahyangnya. Tetapi dia tunjuk hak susah. Hak lagu mana paling kurang. Kita boleh tahu lagu ni boleh kena sembahyang lagi. Tidak jadi kurang sembahyang seseorang tu. Dia tunjuk hak susah. Dia Islam hari tempat air paling kurang. Lepas tu dia tunjuk paling kurang ambil air sembahyang lagu mana. Mandi junub lagu mana. Senanglah. Bila ambil hak paling kurang. Alah kelebih tu tak apa. Alah kelebih. Hak kurang. Supaya kita kata segata air boleh dah, cukup dah buat mandi junub. Nabi SAW buat mandi junub dengan tu. Ada orang kemudian persoalkan mana boleh cukup. Dia kata maka isteri Nabi SAW kata Rasulullah cukup. Dia lebih banyak lebak lagi bulu daripadamu. Cukup dia kata. Dia pakai. Bukan makna nak suruh kita pakai lagu tu sama dah. Sekurang-kurangnya. Mana kita kena kira cukup. Boleh ke mana-mana. Kalau ada hanya sebanyak tu, boleh ke mana-mana. Ejahlah. Dia boleh ke mana-mana. Bukan makna paling baik bagi kita iaitu mandi segata sebab ikut sunnah Nabi. Dah Nabi SAW pun tidak mandi sebanyak tu semua. Ada ketika nak rayak hak paling kurang. Hak paling kurang. Supaya juga sini ni ikat di belakang ni. Lepas tu sembahyang. Riwayat daripada Sa'al bin Sa'ad, dia kata aku tengok ramai orang, beberapa orang, ramai orang ikat aqidi uzurihim. Aqidi tu jamak muzakkar salim, buat nun dia pasal dia jadi mudhaf. Sebab itu kena baca uzurihim. Sebab jadi mudhafun ilaih. Jadi dengan mengikat kain dia tu ditekuk. Pasal apa? Kerana pendeknya kain itu. Pasal pendek kain itu. Tapi ke mana-mana pun
dia tertutup semua. Inilah Imam Ahmad kata, kalaulah semata-mata menutup antara pusat dengan lutut, apa ya susah-susah ikat-ikat tekuk ni? Jadi ikat tekuk ni nak suruh ni lah, tutup bahu ni lah kata dia. Lepas tu dia baru jadi ikat tekuk tu. Kalau tidak, tak ada mana. Sebab tu dia kata ni tak boleh ni, siapa tak sah semaya. Dia perhati benda-benda gitu lah. Jadi dia kata supaya budak-budak sakut kain. Bukan makna sakut sini alik belakang ni nampak dak, ataupun sakut nampak alik belakang saja, tidak. Dengan melilitlah tubuh setakat mana yang boleh. Setakat mana yang boleh. Lepas tu ujung dia tu ikat belakang. Gitu. Bila ikat, lepas tu tinggilah kain tu. Kain tu mana bawah sikit pada lutut. Bawah sikit pada lutut je. Bila naik ala ke atas, ikat sini. Nabi faqala qailun ni, setengah mengatakan qailun ni, yang berkata ni Nabi SAW sendiri. Ada pula yang mengatakan Bilal kata pun Nabi suruh lah. Dia suruh orang perempuan jangan akak kepala sebelum orang lelaki akak. Mana dalam semaya tu jangan akak dulu, lewat sikit orang perempuan. Bukan orang perempuan ada di belakang kan. Sebab apa? Sebab pakaian ni sempit sangat ni, takut-takut jadi nampak aurat. Dia nampak aurat. Sebab itulah dilarang akak kepala. Akak kepala ni dalam semaya. Maknanya ketika sujud kan, jangan cepat-cepat, alah kelambat sikit. Biar kira-kira orang lelaki tu sudah akak dah. Bila akak bangun tu dia dah betul lah. Tidaklah nampak. Ketika duduk sujud tu kan lebih mudah lah untuk nampak. Daripada sinilah Imam Abu Hanifah dan orang lain lagi yang sependapat dengan dia, dia kata tak apa kalau nampak sikit-sikit. Nampak sikit-sikit tu aurat lah. Antara pusat dengan lutut ni kalau nampak poho sikit, dalam keadaan kesempitan macam tu lah, tak apa dia kata. Sebab apa? Tentu sekali dia kata dalam keadaan kain yang sempit ni nyada ketika terbuka sikit, terdedah sikit. Kalau tidak sampai terdedah aurat ni, apa pasal suruh orang perempuan, larang orang perempuan tu akak kepala? Ini makna pasal apa nampak hak peringkat aurat tu lah, kawasan aurat tu lah. Mana tak apa dalam keadaan ni, kata mereka. Ini bab seseorang yang bersembahyang dengan memakai satu kain, selai kain. Sebahagian kainnya ada pada orang lain, ada atas orang lain. Boleh ke tidak? Dia nak ayat tu. Boleh. Nak ayatnya boleh. Itu dia naknya. Ni Nabi SAW sembahyang pakai kain selimut besar. Lepas tu sebahagian kain selimut tu kena Aisyah. Duduk atas Aisyah. Duduk atas Aisyah. Jadi ala ghairihi ni atas orang lain. Orang lain tu tak kira lah lelaki ke perempuan. Kalau tengok hadis ni atas perempuan, isteri dia, tak apa lah. Dalam riwayat yang lain disebut ketika Nabi SAW buat begini ni, isteri dia tu mari kotor. Mari kotor tak apa, duduk atas kena orang mari kotor, tak apa. Daripada sinilah mazhab-mazhab lain lah, macam Imam Abu Hanifah, Malik ke apa semua, dia kata tak apa dia duduk atas orang hak kotor, hukum pada hukumnya. Bukan kotor seroti. Bukan kotor seroti. Tapi kotor tu kotor pada hukumnya. Yang ni hukum mengatakan kotor. Orang bagi kotor, bukan tubuh dia di sini tak ada kotor, darah tu yang kotornya. Asal tak kena darah tak apa. Kena tubuh dia, kena muka dia, tak apa. Lepas tu orang mazhab Syafi'iyah dia cepat sikit dalam perkara ni. Dia tak boleh. Hujung tu kalau kena kotor tak boleh. Kecuali kalau hujung tu panjang sangat. Kalau dia bergerak pun tak gerak hujung tu, kena tu baru tak apa. Orang-orang lain tolak dia, kata canggah dengan hadis ni, kata dia. Hadis ni sebesar mana sangat kainnya, takkanlah tak gerak. Takkanlah tak ada ketika dia terkepit kau duduk bawah dia kau. Mana kita tahu duduk tengah tidur ni. Kalau dah tak boleh, dia kata dulu lagi lah tak boleh. Duduk bawah dia tekan bawah dia ujung, tak apa dia kata. Dalilnya mana? Ni dalil. Dan orang mari kotor tu kotor lah.
Tapi hak kena tu bukan kekotoran dia tu. Begitulah juga ulama-ulama kias dengan hak tu lah. Budak-budak. Budak-budak yang belum sunat lagi ke apa tu, pergi ke masjid. Tepuh dengan kita. Tak apa. Bukan kita tepuh tu tidak tepuh kuluk dia. Tepuh baju dia. Baju dia cuci. Tak apa. Daripada situlah fahamnya. Kain kita kena atas dia ke, kain dia kena atas kita ke, tak apa berlaku. Itulah hak mudahnya. Setengah-setengah orang siapa dia tak sih. Duduk dekat budak-budak jauh. Tak perlu lagu tu. Bahkan zaman Nabi SAW dulu pun kadang-kadang ada juga duduk di celah orang-orang tua. Dan tak ada jelas mengatakan semua kanak-kanak pada masa tu ketika bayi lagi dia bersunat. Tak ada. Cuma berdasarkan kebanyakan uruf saja. Tapi kalau kita tengok dalam kitab-kitab ni, dia kata macam-macam, tidak kata pada masa bayi belaka pun apa ni bersunat tu, setelah besar pun ada juga. Menunjukkan tak apalah, tak apa. Supaya juga budak kalau pakai pampers gapo kan, kena. Cuma jangan tanggung dia, sudahlah. Jangan akak dia. Kalau letak atas paha kita ni tak leh lagu tu. Kalau kotor, itu makna menanggung kekotoran pula. Tak leh. Tapi kalau dia cuci, memang tak ada apa-apa, boleh. Jadi hak dalam kekotoran dalam tu orang tak kira hak tu. Ini semua ni untuk hukum lah. Faedahnya dari segi hukum. Jadi bersembahyang dengan pakai satu kain. Jadi satu kain tu, adakah Nabi SAW tak pakai kain lain? Dah nak kau? Kain selimut tu je. Hak isteri dia duduk atas, isteri dia sebahagian lagi tu dia pakai. Dia selimut lagu mana kalau sebelah lagu tu? Ini bukan bermakna dia pakai satu kain saja. Boleh jadi hak munasabahnya kain ni dia pakai kain untuk tudung tubuh dia. Dia guna kain selimut tu. Kain selimut tu. Bukan maknanya dia tak nak pakai langsung. Tudung dengan kain tu juga. Tidak lagu tu. Tak munasabah tu gitu. Tak munasabah gitu. Dia kalau mungkin pun dia kena panjang benar lah kain tu. Lagu mana kalau panjang pun. Ataupun maknanya kalau dia pakai satu kain saja boleh juga kita terima satu kain hak dia pakai. Cuma kain tu panjang jela tu sebahagiannya kena atas isteri dia. Isteri dia pakai kain suku. Kena atas isteri. Lagu tu tak apa juga. Boleh juga. Tak apa tu. Ini bab seseorang yang bersembahyang dengan memakai satu baju saja. Baju ni jangan kita bayar. Baju ni baju kemeja saja atau baju gumbal saja. Baju sini maksudnya jubah tu pun baju juga dia panggil. Hak labuh tu yang menutup aurat sampai ke bawah lutut. Itu pun baju juga. Maksud baju saja ni baju. Dalam tu tak ada. Seluar pendek pun tak ada. Seluar pendek pun tak ada. Lepas pada tu tudung ni atas bahu ni apa ni kita kata sebab pun tak ada. Atas kepala tak ada. Ada kau satu pakai baju saja. Dalam ni kosong. Boleh ke tidak? Boleh. Lagu tu pun boleh. Asalkan dia menutup aurat. Sampai ke lutut lah. Kalau Imam Malik aurat bagi dianya, lutut tu tidak aurat lagi, paha tidak aurat lagi. Mana boleh sembahyang. Sebab itulah kalau orang mengaji guna kita arak lama kan, kita arak sampai gitu, kita boleh tengok dia ada gambar sembahyang tu pakai seluar pendek sembahyang. Dia mazhab Malik. Tetapi adakah Imam Malik kata molek buat lagu tu? Tak, dia tidak kata gitu. Cuma boleh sah sembahyang tu. Tapi hak paling moleknya supaya orang lain lah juga, iaitu tutup aurat lah.
Dia pun kata dalam keadaan paling baik lah pakainya. Tetapi kalau begitu, katakanlah duduk dalam jail, orang tak beri seluar panjang, ke mana kita? Seluar pendek pun boleh, mazhab Malik boleh. Dalam keadaan itu, ataupun pergi ke laut tu, tengah laut tu, muka ikan, pakai seluar pendek, payah. Halah ke mana? Boleh jadi, boleh. Kalau mengikut mazhab dia, tak jadi masalah waktu tu. Cuma ada kaum molek lagu tu, dia pun kata tidaklah sunnah, tidaklah molek, ada kelebihan, tak ada, sekadar harus sahaja, hak molek je semua yang lain-lain jugalah. Sini sahabat Salamah bin Al-Aqwa' ni dia kata, saya seorang yang suka berburu, jadi asidu. Setengah-setengah ulama tu dia baca asyad, inni rajulun asyadu. Kalau asyadu maknanya orang super salah bata tu. Orang yang salah bata kan tak boleh paling, dia kena paling sekali dengan tubuh dia. Nak paling gitu tak boleh, nak musi tak boleh. Asyad ni orang hak jenis kalau paling sekali dengan tubuh. Itu tak sesuai makna tu. Dengan sebab itu tak boleh kita kata asyad, tapi asidu. Apalagi banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang jelas menunjukkan di sini dengan makna asidu, maknanya suka berburu, selalu berburu. Misalnya dalam riwayat Ahmad dan Nasa'i, inni akunu fis said, jelas itu, saya berburu. Inni rajulun atasayyadu, jelas. Semuanya menunjukkan makna berburu, bukan makna kerah tekak. Tidak, bukan makna kerah tekak. Jadi apa makna orang yang suka berburu lepas tu pakai baju? Sebabnya orang yang buat kerja yang berat-berat, perlu cepat, dia pakai baju saja. Dia pakai baju saja, dia tidak pakai kain. Kalau pakai kain nak rebah lah, kalau nak ungar tu nak rebah. Ini menunjukkan bahawa dalam keadaan keperluan seseorang itu, Nabi SAW tak kata gapo. Maknanya kalau mudah untuk kerja kita pakai seluar. Kalau pakai baju saja macam dia ni, sama dia ni, pakai baju saja, hak tu mudahnya. Kalau pakai kain kata, dia akan jadi payah. Sebab dia tradisi orang Arabnya, dia pakai kain. Kain yang tidak berjahit tengah seperti kita ni. Gitulah pakaian dia ni. Pakai kain, lepas tu pakai kain selimut ataupun baju. Gitu hak asalnya. Lepas tu dia campur dengan orang Farsi ke apa, baru tahu pakai seluar. Sebab itulah sirwal itu pun daripada bahasa Farsi. Sirwal bahasa Melayu, seluar. Hak situ dah hak tula. Hak tula. Sampai ke ni bahasa Arab sirwal daripada bahasa Farsi. Situ baru tahu. Lepas pada tu pakai lah. Nabi SAW tak larang. Di situ juga menunjukkan benda yang mari daripada orang kafir, yang molek tak apa kita guna. Nabi SAW sendiri pun pernah pakai seluar. Tapi dia kebanyakan dia tidak pakai seluar, dia pakai kain. Sebab apa? Sebab seluar tu agak payah sikit lah. Sudah lama dah dalam masyarakat dia pakai kain. Dia kata tak apa, cumanya kamu kancing daripada sinilah. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kata kena kancing. Ni kalau orang tu dia pakai baju, dia tak pakai gapo dah dalam ni, dia kena kancing sini. Jangan bagi nampak. Jangan bagi nampak lah. Bukanlah kancing tu nak suruh ketat sangat, tapi syarat kancing. Kalau dia pakai kain pun, kalau dia pakai kain hok dalam tu bawah pusat, dia kena kancing juga. Kalau tak kancing, kalau tengok ke atas ni nampak, tak boleh. Ke bawah nampak tak apa. Macam kita pakai kain kan, tak pakai luas pendek apa nampak. Pakai pohon nampak, tak apa. Ke atas ni tak boleh. Ke atas. Tapi kalau kita pakai kain tu atas pusat dah, kita tak kancing tak apa. Lagu tu tak apa. Ni kalau pakai kain bawah pusat, ataupun tak pakai kain dalam, tak kancing, tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah dia kata tak apa, kancing tu lebih molek saja, kata dia. Lepas tu kalau nampak tak apa, nampak pun tak apa. Cuma jangan buka, sengaja buka luah tu. Jangan lagu tu lah.
Pakai biasa lah. Sebab ada kan orang-orang muda kan, dia pesen-pesen juga, sejulun-sejulun juga lagu ni. Dia pesen buka dada ni, kaci baju ni, dia buka. Lagu tu tak boleh lah. Banyak tu buka tu. Tapi kalau buka hak atas ni, sini kacing. Tak apa dah tu. Kena itajur benar lah baru nampak tu. Dia kata tak apa dah. Tapi kalau Syafi'i tak boleh, kena kemah macam ni. Gitu. Kalau tak ada pakar berapa dalil lah, ataupun pakar bawah pada pusat. Kalau dah pada pusat tak apa. Ni lah dia faham ni, ambil sini lah. Nabi SAW suruh kacing walaupun dengan duri. Maknanya dia kata mustahab benar tu suruh kacing walaupun dengan duri. Duri ni barang tajam, silat-silat cocok. Tu pun dia suruh kacing juga, menunjukkan kacing tu tak sewi nampak lah. Waktu penting tu kata dia. Sebab tu dia kata tak boleh, kena kacing. Tak boleh nampak ke atas, ikut mana-mana. Dia pegang hal tu. Lepas pada tu dia cerita Jabir pula. Dia semaya jadi tu imam, pakai baju yang tidak ada rida, tidak ada selimut dah atas baju. Tidak ada kain sebar dah atas baju tu, tak ada. Pakai baju tu saja. Falamma sarafa, bila dia selesai semaya, dia pun kata, aku tengok Rasulullah SAW semaya lagu ni dalam satu baju saja. Maknanya dalam tu pun tak pakai lah, baju saja, jubah lah. Jubah ni tidak labuh. Sebab kita akan jumpa dalam hadis akan datang, Nabi SAW larang pakai jubah labuh. Walaupun waktu ada macam-macam makna dianya, kita akan jumpa, kita akan bahas akan datang. Cumanya hak biasa di kalangan sahabat ni, dia jubah tu dia tidak rapat ke tanah, dak, atas pada buku lali. Labuh-labuh pun atas pada buku lali. Kalau tidak pun sekat betih. Sebab apa dia pakai kain lagi kan? Dia dak, dia tak pakai kain, lepas tu pakai jubah saja. Gitu. Dia pun semaya jadi tu imam, tak apa, boleh lagu tu. Di sini tak ada sebut pun dia kacing ke beringat molek, tak ada. Imam Abu Hanifah tengok lagi tu pula, dia tengok lain-lain pula. Adakah jaga benar hak tu? Kenapa tak ada jaga benar, maknanya tak mestilah tu hak tu. Hanya sekadar molek jelah. Kalau kacing kemah tu, kalau tak kacing pun tak apa. Tapi janganlah buka luas sangat. Biasalah macam ni. Sini kan kacing, sini kacing. Datang ni buka sekadar ni, tak apa. Tidaklah kata hak datang ni mesti kena kacing. Kalau setara ni, tak apa. Mengikut dia je. Dalam riwayat yang lain, kalau kita tengok dalam Bukhari, ada Jabir ini, dia ada kain banyak duk sakut. Lepas tu dia jadi tu imam. Dia pakai baju so. Ataupun dalam setengah riwayat dia kata kain, satu kain saja, selai kain saja dia pakai. Selai kain tu boleh jadi satu baju saja ataupun dalam bentuk yang lain. Orang apa tanya lepas pada tu, apa yang pakai baju saja semaya pala pun tidak tudung. Lepas tu ada duduk sakut situ, kain dia tu cuci. Apa yang pakai satu baju saja. Dalam setengah riwayatnya kata dia pakai kain saja, mana tak ada tudung sini, tak ada. Dia jadi tu imam, gitu je. Orang apa kata? Apa? Dia kata supaya orang hak bodoh, hak jahil sepemu ni lah tengok, kata dia. Biar reti. Supaya hak jahil sepemu ni lah tengok, kata dia. Jadi kadang-kadang sini kita menunjukkan sahabat-sahabat ni dia orang yang faham betul tentang cara Nabi SAW. Kadang-kadang dia buat tu benda bukan bermakna hak lebih molek. Hak lebih molek tidak begitu. Tapi dia buat juga menunjukkan boleh, harus. Takut-takut orang kata tak boleh pula, maka dia buat. Boleh juga lah betul. Walaupun hak moleknya tidak gitu. Tapi dia buat cara-cara supaya orang tidak anggap cara yang seperti ini sebagai wajib, sebagai mesti. Lagu ni pun boleh juga. Gitu. Dan Allah SWT tak tengok pada pakaian saja, tak. Dia tengok pada hak lain. Dia tengok pada hak lain. Begitulah kita pun sekarang ni kalau tengok nampak orang boleh jadi keliru dengan sesuatu perkara dan benda tu bukanlah benda wajib, kita boleh tinggalkan benda tu, buat hak lagu lain sikit.
Bukan molek lagu tu, supaya orang tidak anggap wajib. Misalnya setengah-setengah masyarakat kita ni, dia anggap kalau tok guru, kalau ustaz, dia mesti kena pakai piah. Kalau tak pakai piah, dia jadi satu macam tawar. Perasaan dia lah. Kenapa? Kerana dia nak terima lagu tu. Selama kening lagu tu dia terima. Kita kena kikih tu. Kalau tidak bahaya. Kita kena kadang-kadang tak usah pakai. Nak buat lagu tu. Memang buat lagu tu tak usah kejut lah. Sebab apa? Nak ayat tidak wajib. Benda tu. Tidak dosa. Tak dosa. Bahkan menganggap sebagai wajib benda yang tidak wajib tu bahaya. Kalau siapa orang jadi faham gitu, sekurang-kurangnya kalau tidak untuk semua pun dia kata untuk guru, mesti kena lagu ni. Tak kena tu. Tak kena. Tak kena. Ini masalah setempat saja dia masyarakat. Kalau kita pergi tempat lain, pergi Mesir ke mana, kita tengok orang-orang alim ni tak pakar-pakar pun. Biasa. Pakai baju kok, pakai necktie, tak pakai piah. Hak mana-mana penulis terkenal tu. Lagu tu. Tak ada gapo. Hak tu. Masyarakat dia sudah faham, tak apa. Dia tetap hormat, dia tetap tidak tawar, tak tu pasal lah. Kita ni tawar, tak tu pasal. Tak faham. Lepas tu kita tak reti menilai ilmu tu. Kita tengok orang hak pakai molek tu dak, janggut panjang dak. Dengan serban besar, jubah dak. Sebeh tangan, barulah kita berasa manis. Itu kena tipu lah kalau lagu tu. Kena tipu. Sebab ramai hak tak ada ilmu pada buat lagu tu. Kita kena faham hak sebenar. Hak sebenar. Jadi cumanya ialah sudah jadi kebiasaan kan, kadang-kadang kalau pergi semaya, ni tak pakai agama satu, mana orang nak tahu dia tutup alim. Dia tak pakai, hak pakai tu orang tolak jadi tu imam. Biasalah tu. Dari satu segi ya juga molek juga jaga pakaian tu dari satu segi. Cumanya itu mana tidak mestilah kita kena jaga tu, kena jaga. Sebab itulah ulama mengatakan memang sebab molek. Tetapi kalau dia sudah jadi syiar ahli bid'ah, misalnya serbaitan, kita nak pakai serbaitan semua, tak boleh. Sunnah tu tak ada, bahkan jadi makruh. Itu cara ulama faham. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab kita ni gitu, padahal Nabi SAW pernah pakai serbaitan pun, pernah pakai, bukan tak pernah. Tapi apabila sudah jadi syiar bagi satu kumpulan orang, dan syiar tu ahli bid'ah, kita tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Kalau pakai pun jarang-jarang. Nak pakai semua tak boleh. Lagu tu. Begitu juga kalau orang ni siapa keliru menganggap maknanya serban ataupun piah ni wajib, siapa lagu tu, sehingga serupa dengan orang sik lah anggap mesti kena pakai serban tu. Kalau lagu tu kita kena baiki, ubah. Kalau tidak bahaya masyarakat. Dalam Islam dia sebab tu penting ada ulama tu. Dia kalau tugas dia kena. Bila kena kadang-kadang kena telajak tak saya juga. Kena telajak lama-lama pakai luar pendek, ambil mudah-mudah saja. Tak tengok dah apa maksud ulama nak sebenarnya, ambil mudah. Tak saya juga lagu tu. Tak saya juga. Jadi kena jaga molek lah. Jaga molek. Gitulah. Lepas tu babun idza kana thawban dayiqan, sekatulah wallahu a'lam.